Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya rajin masuk room TikTok penyokong kerajaan, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan saya dengar hujah ataupun perbincangan dari mereka. Dan nampak yang mereka ni marah dengan PAS, benci PAS. Mereka nak PAS diharamkan. Mereka nak nama Islam diharam dari diguna di dalam satu nama parti politik. Mereka kata PAS ni bahaya. PAS ni menunggang agama. PAS ni mengguna Islam. PAS ni merosakkan perpaduan orang Melayu. Dan macam-macam lagi. In short, PAS ni setan lah. Dan perlu diharamkan dan dikuburkan. Jangan dibenarkan PAS ni bergiat lagi di dalam Malaysia. Nama Islam pun sepatut tak boleh diguna di dalam nama PAS. Diorang ni yang benci PAS, yang condemn PAS, yang nak PAS diharamkan dan sebagainya. Mereka tak sedar masalah dia bukan PAS. Masalah dia ialah Islam. The problem is not PAS. The problem is Islam. So, kalau kita nak kuburkan PAS, kita kena kuburkan Islam dulu. Biar saya cerita apa maksud saya. Kalau kita lihat zaman merdeka ataupun zaman tahun 50-an, orang Melayu tak berapa kuat agama masa tu. Kalau kita tengoklah filem P. Ramlee atau filem dari tahun 50-an, 60-an punya era. Kita tengok orang perempuan tak pakai tudung. Baju mereka seksi. Mereka pakai skirt, nampak lutut. Baju dia bebek. Nampak dia punya bau, nampak semua. So, dressing orang Melayu, perempuan Melayu masa tu, tidak Islamik. Dari segi pakaian dia, dari segi tidak bertudung. Dan kalau kita lihat advertisement, iklan. Misalnya iklan untuk Guinness Stout. Dia guna model Melayu. Perempuan Melayu, lelaki Melayu. Yang di dalam iklan, advertisement Guinness Stout. Oleh kerana market dia yang ramai beli ataupun minum Guinness Stout ialah orang Melayu. Minuman untuk orang Melayu. Cina dia tak berapa minum Guinness Stout. And then filem-filem ni menunjukkan lifestyle orang Melayu ni tidak Islamik. Jauh dari ajaran Islam. And orang Melayu semasa tu, kalau kita tengok pegawai tinggi kerajaan. Pegawai tinggi kerajaan, rumah mereka ada bar tau. Macam-macam jenis minuman arak ada di dalam rumah mereka. Raya tu, pesta minum. Raya is the day we get drunk. Dan officers mess, officers mess untuk polis, untuk askar. Mereka jual arak dan bir murah sebab tax free. So, kita orang pun dulu, masa zaman muda lah, when we were teenagers, kita pergi ke inspector mess, army officers mess, untuk minum. Very cheap. The drinks there very cheap because tax free dan sebagainya. So, budaya minum, budaya berjudi, dan lumba kuda tu. Lumba kuda tu, ramai orang Melayu dulu, termasuk pemimpin-pemimpin UMNO, termasuk Perdana Menteri. Perdana Menteri tu pun semasa tu bukan saja minum tapi pergi lumba kuda, berjudi dan sebagainya. It's normal. Tak adalah orang condemn Perdana Menteri. Apa benda lah Perdana Menteri ni minum arak lah, berjudi lah, pergi lumba kuda lah. Dan nampaknya dengar cerita kata dia orang pun banyak girlfriend lah. But it's nothing. So the Malays of the 1950s, the Malays of the Merdeka generation were different. Sebab tu orang Cina, orang India banyak yang tua lah, generasi tua. Orang Cina, orang India kata Melayu dulu lain. The Malays of the olden days very good. Bukan macam Melayu sekarang. Melayu sekarang ni ekstrim. Melayu sekarang ni intolerant. Melayu sekarang ni is very very different from the old Malays. So, China dengan India pun puji Melayu. Melayu zaman merdeka atau era tahun 50-an. So, the Malays were not Muslims.
Walaupun orang Melayu ni Islam, tapi lifestyle mereka, kelakuan mereka, hobi-hobi mereka tidak menggambarkan yang mereka ni Islam. Tapi ialah, they are Muslim sebab they don't demonstrate openly they are Muslims. Kalau dia nak semayang balik rumah, semayang diam-diam. Yang pergi masjid, semayang jemaat, apa semua tu pun ramai pergi. Tapi bukan semua sekarang ni, orang Melayu, boleh katakan semua pergi semayang jemaat sebab takut orang komen, oi, kau tak semayang jemaat ke? So it's very different. And 1950s atau Merdeka era tu maknanya orang Melayu ni were very liberal, orang Melayu were very secular, dan orang Melayu were very westernized. In fact, kalau tengok orang Melayu dengan orang putih lah, sebab masa tu masih ramai orang putih di Malaysia sebelum merdeka. Even selepas merdeka tu masih ramai lagi orang putih. Orang putih perbezaan dengan orang Melayu warna kulit. So we used to call the Malays at that time lah, tahun 50-an masa zaman merdeka. We used to call the Malays brown Englishmen. Brown Englishmen sebab warna kulit mereka tak putih. Itu saja. Selain daripada warna kulit, samalah Melayu orang putih ni. Almost the same dari segi budaya, dari segi lifestyle, dari segi kelakuan dan macam-macam lagi. Lepas tu tahun 70-an mula wujud pergerakan-pergerakan Islam. Satu dari contoh, tapi ada banyaklah. Satu dari contoh ABIM. Dan orang yang beberapa pemimpin-pemimpin pergerakan Islam, dia ramai. Tapi yang terkenal of course Anwar Ibrahim lah. One of the more well-known. Tapi ada ramai lagi. Cuma sebab Anwar Ibrahim ni dia dapat coverage international media. Bila international media cover Anwar ni, maknanya Anwar became popular lah. But he was not the only one. He is the more well-known one. Dan ABIM ataupun Anwar Ibrahim ni mula promote Islam. So, orang Melayu dulu yang tak kisah sangat pasal Islam, lepas 2-30 tahun, mereka banyak cenderung ke Islam. Dan kerajaan pula, apabila Mahathir ambil alih sebagai Perdana Menteri Malaysia tahun 81. 1981, masa tu ABIM pun dah hebat, the Islamization, dan UMNO dikutuk. Seorang dari orang yang kutuk UMNO ialah Anwar. Yang kata orang UMNO ni budaya kafir lah, orang UMNO ni sama macam kafir lah. Dan Anwar beri penjelasan, dia nak join UMNO, tahun 81 dia try join UMNO semasa Mahathir jadi Perdana Menteri. 82 baru Anwar diterima masuk UMNO. Dia kata dia nak masuk UMNO untuk mengislamkan UMNO, untuk cuci UMNO dari dalam. Sebab UMNO ni jauh dari Islam. So, bila Mahathir ambil alih Perdana Menteri, Anwar join 82. Dan mereka nak tubuhkan macam-macam. We have Bank Islam, University Islam, College Islam, Mahkamah Syariah dinaikkan taraf. Supaya Mahkamah Syariah ni boleh dianggap sama taraf dengan Mahkamah Sivil dan sebagainya. So, the Islamization program tahun 80-an tu memberi gambaran yang UMNO ataupun kerajaan ni nak mengislamkan Malaysia. We want to Islamize the country. Jadi semualah nilai-nilai Islam, budaya Islam, fokus kepada Islam. So, orang Melayu mula maknanya cenderung kepada Islam. Kurang kepada secularism ataupun kurang ke nationalism. Nationalism diklasifikasi sebagai asabiah. Nationalism is asabiah haram. Jadi orang tak mau cerita dah nasionalisme Melayu, Malay nationalism sebab dikatakan haram, dikatakan asabiah. Dan secularism pun dikatakan anti-Islam. Jadi apabila orang Melayu tidak lagi nak nasionalisme ataupun sekularisme, dia nak Islam, jadi mulalah orang Melayu bergerak terhadap more Islam. Jadi perempuan pakai tudung, tidak lagi pakai skirt pendek, dia orang pakai baju kurung. Orang Melayu pegawai tinggi tidak lagi
ada bar di rumah, mereka pun stop minum terus. Bukan saja tak ada bar dekat rumah, dia orang tak keluar minum. Dan orang Melayu tak pergi lumba kuda dah. Malu kalau pergi lumba kuda ni, maknanya is a paria punya ni. And so mula orang Melayu ni mengutamakan Islam. Pakaian dia, budaya dia, benda-benda yang boleh dikatakan haram diketepikan. Mereka tak lagi buat benda-benda baik judi ke, minum ke, or whatever. So the Islamization of the Malays mulai tahun 70-an, apabila wujudlah orang macam Anwar, pergerakan macam ABIM. Dan tahun 80-an bila Anwar masuk kerajaan, Mahathir Perdana Menteri. Dan apabila tercetus memali tahun 85, tak lama selepas Mahathir jadi Perdana Menteri dan Anwar join UMNO, tercetusnya memali, ini memberi gambaran yang parti macam PAS, perjuangan Islam, bahaya, dangerous. Islam ni mengancam keselamatan negara. Islam ni is a terrorist punya, doktrin. Pada tahun 55, pilihan raya yang pertama, this is belum lagi pilihan raya parlimen lah, tapi pilihan raya municipal diadakan, 52 kerusi ditanding, 52 seats, PAS menang satu saja. PAS dah ditubuhkan, PAS ditubuhkan tahun 51. Tapi 55, 4 tahun kemudian, 52 kerusi ni ditanding dalam pilihan raya, PAS menang satu, Parti Perikatan menang 51. 51 Parti Perikatan, UMNO, MCA, MIC, hanya satu PAS. Pilihan raya parlimen yang pertama, 59, PAS berjaya menang 13 kerusi. Not so bad lah. Tapi dari 104, dia ada 104 kerusi, PAS menang 13. Lebih baik dari 4 tahun sebelum, di mana PAS menang hanya satu. Dan PAS mula bertambah kerusi pilihan raya seterusnya. Tapi bila mari tahun 86, tak berapa bulan selepas memali, a few months after memali, tahun 86 PAS jatuh ke satu kerusi. Satu lagi. Actually, tahun 86 ni, PAS ni boleh dikuburkan. You can wipe out PAS. Kalau you nak haramkan PAS ke, kalau you nak haramkan penggunaan perkataan Islam ke, masa tu sepatut. UMNO boleh matikan PAS tahun 86. Tapi UMNO tidak buat demikian. Dan UMNO pula membangunkan perjuangan Islam. So sekarang ni bukan saja UMNO tak kuburkan PAS ataupun kuburkan politik Islam, tapi UMNO mengambil alih perjuangan Islam. So sekarang ni ada dua parti yang memperjuangkan Islam, UMNO dan PAS. So perjuangan Islam tu dihalalkan semula melalui UMNO. So it's like you nak kalahkan Coca-Cola dengan Pepsi Cola. Same product. Cuma marketing dia dua company. Two different company marketing the same product. One they call Coca-Cola, one they call Pepsi Cola. Coca-Cola is PAS, Pepsi Cola is UMNO. Sepatutnya UMNO ambil Fanta. You market Fanta lawan Coke. Jangan you market Pepsi lawan Coke. Same product. So sekarang orang Melayu sudah ada dua pilihan. Dulu you nak Islam, PAS. You nak sekularisme atau nasionalisme, UMNO. So if you're a nationalist or you're a secularist, you support UMNO. You vote for UMNO. If you're an Islamist, you vote for PAS. Tapi sekarang ni UMNO juga Islamis, PAS juga Islamis. You ada dua parti yang market the same product. So that is when the problem starts to arise. So UMNO juga mengutamakan Islam dan cuba lawan PAS sebagai parti yang lebih Islam dari PAS. UMNO is also Islam. UMNO more Islam than PAS. And this is the problem. So akhirnya
PAS naik semula. Especially tahun 90, pilihan raya selepas 86 tu, di mana PAS boleh katakan wipe out dengan hanya satu kerusi. Tahun 90, PAS naik balik. So that's the problem now. UMNO is competing with PAS on an Islamic platform. Siapa lebih Islam? UMNO lebih Islam ke? PAS lebih Islam. Dan dia orang kata oleh kerana UMNO ni kerajaan, maka UMNO lebih Islam. Tapi pengundi tak yakin. Pengundi rasa UMNO ni menenggek Islam. UMNO ni kudakan Islam. Yang betul-betul ikhlas memperjuangkan Islam ialah PAS. So PAS menang. Hari ni PAS parti yang terbesar. Yang menang kerusi parlimen yang terbanyak. Number 2 DAP, number 1 is tu. UMNO sudah jatuh. Because you are both offering the same product and you ask the buyer to choose produk sama, marketing dua syarikat berasingan. So people choose UMNO, people choose PAS untuk Islam, UMNO untuk secularism. What UMNO should have done? UMNO sepatutnya memperjuangkan sekularisme dan nasionalisme dan offer tu sebagai satu alternatif yang lebih bagus, yang lebih baik dari Islam politics or political Islam. So now the problem is, dalam masa yang sama, dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai sekarang, masa Anwar dalam kerajaan, Mahathir dalam kerajaan, dan diambil alih oleh Abdullah Badawi. Di mana, again, Abdullah Badawi ni tekan kepada Islam. And so, orang Melayu ni diyakinkan yang perjuangan yang sah, perjuangan yang halal ialah perjuangan Islam. What they should have done is, apa yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte 200 tahun dulu. Bila Napoleon Bonaparte mengambil alih berkuasa, dia tutup semua sekolah agama. Semua sekolah agama ditutup. Dulu, 200 tahun dulu, pendidikan ialah melalui gereja, church education. Napoleon tutup semua sekolah agama dan dia ganti dengan sekolah sekular. Dan dia haramkan agama dari sekolah. Dalam 2-30 tahun, orang Eropah tidak lagi kuat agama. Orang Eropah menjadi lebih sekular dan lebih nasionalis. Dia tak kisah dah Christianity. Hari ni, kalau kita tengok di England, tak sampai 10% rakyat England semayang. Bukan, saya tak cerita tentang rakyat Islam lah, rakyat orang Kristian. Dia orang lebih kurang 10% semayang. Walaupun dia orang semayang seminggu sekali, dia orang tak pergi gereja. Tak sampai separuh rakyat England percaya kepada agama tau. Ramai rakyat England tak percaya Tuhan dah. Dan budaya LGBT ni kuat di England ni. LGBT ni is very strong culture. Dia orang tak takut ni isu masuk neraka. Dia orang tak percaya neraka syurga ni. Dia orang kata tidak wujud, doesn't exist lah. Ini semua cerita dongeng lah. Even Nabi Isa ramai tak percaya yang dia wujud. Dia kata, oh Nabi Isa, no lah, Nabi Isa ni cerita dongeng. Nabi Isa ni tak wujud lah, dia kata. Ini sudah yang sikap orang di Eropah dan di England. Dia orang dah jauh dari agama. Dan kalau parti macam PAS cuba wujud di England, tak boleh. Christian Democrat Party ke Islamic Party tak boleh. It will not survive. Sebab orang tak kisah dah. Orang tak sayang agama. So di Malaysia ni, masalah dia, kita adakan pendidikan agama. Di Amerika, agama diharam dari sekolah. Okey, kalau cikgu cuba bawa agama masuk sekolah, tindakan akan diambil tau. Religion is not allowed in the schools. Di Malaysia ni, kita utamakan pendidikan Islam. Sampai orang bukan Melayu, orang bukan Islam pun not happy. Orang Cina, orang India, orang Hindu, orang Kristian, they're not happy. Too much Islam di dalam pendidikan kita. Everything Islam, Islam, Islam. So dengan pendidikan kita ni tumpu kepada Islam, fokus kepada Islam, orang Melayu
yang pada tahun 50-an masa merdeka dulu tidaklah begitu Islamik. Hari ini orang Melayu sudah jadi fanatik. Budak sekolah bertudung. Sampai mereka jadi dewasa bekerja sekarang, semua orang Melayu bertudung. Susah nak cari. Jarang kita dapatlah orang Melayu tidak bertudung. Adalah, tapi majoriti bertudung. Orang Melayu tak minum arak. Orang Melayu kalau nak makan pun, dia make sure halal. Kalau tak ada halal chop atas benda yang dia nak makan, dia tak beli. Bila saya duk cerita pasal harga ayam dekat England ni, berapa murah harga ayam banding Malaysia, dia orang tanya, halal ke tidak? Why you bother halal ke tidak? Harga ayam murah. No, dia kena halal. Oh, jadi dia lebih tumpu kepada harga tu. Ayam tu halal, dia tak kisah kalau harga ayam tu mahal atau murah. So this is where orang Melayu sudah fanatik tentang Islam. Dan sekarang, you nak matikan PAS, susah. PAS sekarang sudah menang kerusi yang terbanyak di dalam pilihan raya. Di pilihan raya negeri misalnya, PAS sapu. Di Terengganu bersih, sapu bersih. Di tempat lain tu almost 100%. Pilihan raya kecil, Parlimen Kemaman baru ni, PAS dapat 70% undi. Dan dijangka PRU 16 ni akan datang ni, PAS ataupun Perikatan Nasional boleh menang sampai 80% undi tau. Mungkin Pakatan dan Barisan susah nak dapat 20%. So this is the problem. So selagi kerajaan tumpu kepada pendidikan agama ataupun tumpu kepada Islamization, apa yang kita panggil Islamization, yang bermula tahun 70-an dan ditingkatkan tahun 80-an apabila Mahathir jadi Perdana Menteri dan Anwar jadi menyertai UMNO from the 1981-1982, apabila fokus kepada Islam, pendidikan Islam, nilai-nilai Islam, budaya Islam, universiti Islam, bank Islam, dan even bank bukan Islam pun dia ada Islamic banking. So everything Islam. Ini menguntungkan PAS. PAS benefits from the Islamization. Kerajaan kena move away from Islamization. Kurangkan pendidikan agama di sekolah. Jangan fokus. Kalau you nak pergi belajar agama, you pergi belajar. Tapi you pergi belajar on your own. Macam di England ni, kita tak ada sekolah agama. Tapi orang Melayu, orang Islam di England, dia hantar anak dia pergi belajar agama hari Ahad misalnya. Tapi private. Tak ada dalam sekolah, sekolah biasa ni, pendidikan Islam, pendidikan agama. So you want to learn belajar agama, you pergi private. Tapi dalam sekolah kerajaan tidak ada. No Islamic punya education. Secular. Buat macam Napoleon buat 200 tahun dulu di Perancis. All education is secular, no religious education. So dalam 2-30 tahun, ini akan mengambil masa lah. Setahun dua tak jadi. Dalam 2-30 tahun, orang Melayu akhirnya tidak kuat Islam. Orang Melayu ni lebih liberal. Tidak konservatif macam hari ini. Sebab orang Melayu, masa zaman merdeka, tahun 50-an, orang Melayu ni liberal. Tidak konservatif. So kita kena kembali kepada zaman dulu, zaman 50-an, zaman merdeka. Di mana orang Melayu liberal, orang Melayu secular, orang Melayu tidak tumpu sangat kepada Islamization. Jadi dalam masa, you need about 20 years or 30 years mungkin lah, So dalam masa kata 20 tahun ataupun 30 tahun, parti macam PAS ni tidak ada lagi sokongan. Orang tak mau dah undi atau sokong parti Islam. And sekarang ni usaha kerajaan, usaha Barisan Nasional UMNO untuk nak mengislamkan orang Melayu, faedah pergi ke PAS. Usaha ialah kerajaan mengadakan macam-macam institusi Islam lah, JAKIM lah, inilah, PERKIM lah. So macam-macam pusat Islam. Ini semua ditubuhkan oleh kerajaan, tapi yang terima faedah is PAS. So macam kata JAKIM, PERKIM, pusat Islam,
tutup. Kalau you nak Islam, you Islam lah. Tapi jangan benda ni menjadi usaha kerajaan mengguna duit rakyat, duit kerajaan untuk nak buat Islamization. So, ini mungkin peringkat awal sensitif. Orang Melayu susah nak terima lah, in the beginning. Tapi akhirnya apabila budak-budak sekolah ni dalam 20 tahun akan datang ni, apabila budak-budak sekolah tidak ditarbiah melalui pendidikan Islam, maka by the time they grow up, they become voters, dia orang dah boleh mengundi, dia orang dah tak peduli sangat kepada Islam, parti macam PAS ni akhirnya boleh dikuburkan. So itulah strategi, tapi long term lah, setahun dua tak boleh, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, tapi akhirnya bila Islam ni tidak lagi menjadi tumpuan, menjadi fokus kepada orang Melayu, parti macam PAS ni will lose their market. Tidak ada pasaran untuk parti macam PAS. Dan parti macam Pakatan dan Barisan boleh memerintah tanpa dicabar oleh parti seperti PAS. Assalamualaikum. Salam sejahtera.